Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka majlis kita bicara hadis kita pada malam ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, sebelum kita mulakan boleh pakat-pakat sama-sama kita share, kita like, share semua, sharekan dengan kawan masing-masing, share dengan kenalan-kenalan, grup-grup WhatsApp yang lain, di Facebook dan sebagainya, supaya lebih ramai lagi yang boleh bersama-sama kita pada malam ni mengambil manfaat daripada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah pada malam ini kita akan bersama sekali lagi dalam bicara hadis kita yang ketiga, bicara hadis 3.0, dah siri ketiga kita dah, pertama kita belajar tentang pengenalan mukadimah tentang ilmu hadis kan, kemudian naik sikit, dan kemudian hari ini adalah satu hari yang bertuah untuk kita semua, sebab tajuk kita pada hari ini iaitu hadis dhaif. Hadis dhaif, kedudukan dan peranannya dalam neraca syarak. Ini adalah satu tajuk yang dipilih sendiri oleh Al-Fadhil Ustaz Thoriq, dan sudah pastinya jika Al-Fadhil Ustaz yang memilih tajuk, maka adalah sesuatu yang nak disampaikan, yang nak dikongsikan kepada kita semua, pastinya sesuatu yang istimewa. InsyaAllah kita sangat-sangat menunggunya, insyaAllah. Jadi sama-sama kita share di Facebook dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dan ramai lagi masyarakat dapat bersama-sama kita pada malam ini, dan kami mengadakan bicara hadis ini tak lain dan tak bukan semata-mata untuk mendekatkan masyarakat, tak kisahlah sama ada ustaz ke ustazah ke, ataupun selain ustaz-ustazah pun, kita nak cuba mendekatkan diri kita dengan ilmu hadis ni. Selalu kita dengar hadis dhaif kan, hadis maudhu', hadis tu sahih, hadis tu hasan kan, contoh kan. Selalu kita dengar taraf hadis sebagainya, tapi kita tak nak belajar kan. Jadi hari ni kita cuba nak belajar, kita cuba nak mendalami, ataupun bukanlah dalam sangat tapi kita cuba berkenalan dengan ilmu hadis ni, insya-Allah, yang akan bersama dengan kita untuk mengupas tajuk kita pada malam ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Thoriq Jafri, itu tenaga pengajar bahagian hadis di Zawiyah Education. Selain daripada kelas Al-Quran, kelas bahasa Arab, fiqh wanita dan sebagainya, kita juga mengadakan kelas hadis ini untuk mendekatkan masyarakat dengan ilmu hadis. Jadi tanpa melengahkan masa kita, kita pun dah lewat, sebab tadi Ustaz Thoriq baru saja habis kelas dengan di tempat lain. Jadi sekarang ni peluang kita untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, mendengar mutiara kata dan perbahasan ataupun perbincangan tentang hadis dhaif ini, sangat-sangat kita tunggukan, insya-Allah. Jadi dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Thoriq Jafri untuk meneruskan perbincangan kita pada malam bicara kita hadis
فليتفضل مشكورا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Terima kasih sahabat saya Al-Fadil Ustaz Hilmi bin Abdul Hadi selaku pengacara majlis dan juga selaku pengasas bagi Az-Zawiyah Education yang berbesar hati menjemput saya sebagai panel untuk menyampaikan beberapa perkongsian ilmu seputar ilmu hadis Nabi SAW. Saya merasakan tindakan melaksanakan beberapa slot bicara hadis seperti malam ini, alhamdulillah kita melaksanakan bicara hadis yang ketiga ya. Seingat saya ketiga atau keempat macam itulah. Bagi saya tindakan ini adalah satu tindakan yang sangat penting dan sangat diperlukan buat waktu sekarang ini, kerana kita melihat ilmu hadis di negara kita ini memerlukan kepada satu momentum yang lebih besar. Kita melihat bidang ilmu-ilmu lain, seperti ilmu fiqah, ilmu tauhid, ilmu aqidah, banyak yang perkembangannya Masya Allah berkembang dengan cukup pantas dengan pelbagai qadiyah, isu-isu kontemporari yang dibincangkan. Ada ramailah tokoh-tokoh ilmuwan dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, pelbagai kajian dan kitab yang diterjemahkan, yang disebarkan kepada masyarakat umum. Namun kita melihat perkembangan ilmu hadis itu tidak begitu rancak. Masih ramai lagi di peringkat masyarakat kita maupun para asatidzah maupun golongan yang bergelumang dengan ilmu agama ni, yang mereka itu kurang mengambil perhatian dengan ilmu hadis ini ya. Dan kita tengok banyak jugalah isu-isu yang semakin lama semakin banyak timbul seputar ilmu hadis. Jadi saya tengok ia memerlukan kepada satu menarik perhatian para ustaz-ustaz, para asatidzah, masyarakat umum, para penuntut ilmu, menarik perhatian mereka untuk mendalami ilmu hadis ini dengan lebih mendalam. Jadi saya harap ya perkongsian kita seumpama ini, bicara hadis 1.0 bicara 1.0 tu dengan bicara hadis 2, dengan bicara hadis 3 kan, semoga ini menjadi satu kata orang pencetus semangatlah dan menarik perhatianlah para ahli ilmu, para ustaz-ustaz, para penuntut ilmu semua untuk kita lebih faham tentang kepentingan mengkaji dan mempelajari ilmu hadis. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni sengajalah ya kita pilih satu tajuk yang saya rasa sangatlah penting untuk dibincangkan di khalayak ramai. Seumpama seperti ini. Dibincangkan secara open tentang kedudukan dan peranan hadis ad-dhaif. Hal ini kenapalah agaknya lah kita pilih tajuk hadis dhaif, padahal banyak lagi tajuk-tajuk lain yang mungkin juga lebih penting daripada tajuk ni. Saya tidak nafikan, memang ada tajuk yang lebih penting. Tapi salah satu tajuk yang saya rasa cukup perlu ya untuk kita faham betul-betul ni dalam bidang hadis zaman sekarang ni, inilah dia. Hadis dhaif ni. Kedudukan, peranan, kepentingan mengenali hadis dhaif ya. Saya melihat semakin ramai di kalangan masyarakat kita yang memandang serong terhadap hadis dhaif ini. Ramailah
di dalam benak pemikiran mereka beranggapan bahawa hadis dhaif ini seolah-olah ianya sama seperti hadis maudhu', hadis palsu. Lalu apabila kita kata, oh ini, bila kita bacakan satu hadis, lalu kita kata hadis ni hadis dhaif, oh dia pun merasa tak selesa, dia pun merasa tak puas hati. Kenapa baca hadis dhaif? Oh dia marah. Kenapa baca hadis dhaif? Tak ada ke hadis sahih dan juga hasan? Kenapa kita memerlukan kepada hadis dhaif? Oh dia trigger, dia tu lain macam sikit. Ya, trigger dia. Kerana apa? Kerana terlalu sensitif bila mendengar hadis dhaif. Saya melihat ini satu suasana yang sangat buruk, sangat bahaya. Iaitu suasana menganggap hadis dhaif itu sama seperti hadis maudhu', ataupun menganggap hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak ada apa-apa peranan dan kedudukan dalam syariat. Maksudnya memandang serong, memandang rendah pada hadis dhaif tu, bagi saya itu suasana yang sangat tidak sehat, yang mesti memerlukan kepada pencerahan untuk kita betul-betul faham hadis dhaif ni apa kedudukan, apa peranannya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin dan percaya kalau ada yang sedang mendengar kata-kata saya ni, saya pun tak tahu tuan-tuan berapa ramai duduk dengar saya cakap ni kan. Jadi tuan-tuan bolehlah komen-komen sikit kat situ komen-komen sikit kat situ, saya pun tahulah sikit siapa yang sedang mendengar kan. Jadi kita pun seronoklah ada orang, bila tahu ada orang tengah tengok. Takut juga kalau saya cakap seorang-seorang. Apa cerita tadi? Jadi saya beranggapan apa yang nak disampaikan pada malam ni tuan-tuan dan puan sangat penting sangat penting insya-Allah. Dan saya nak maklumkan juga tentang sebab saya yakin ni kebanyakan yang sedang mendengar kata-kata saya ini sama ada mereka ini para asatidzah. Masya-Allah ya. Sama dengan kita Al-Fadil, Ustaz Salman, Ustaz Naim daripada Mesir, masya-Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Sahabat-sahabat saya, Ustaz Ahmad Faizal, Ustaz Mursyid, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Jadi para asatidzah yang dikasihi sekalian, saya sangat teringin untuk menarik perhatian para ustaz-ustaz untuk memahami selok-belok tentang perbincangan hadis dhaif. Dan saya merasakan satu slot pada malam ni sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup sama sekali untuk kita mengupas semua sudut-sudut tentang perbincangan hadis dhaif. Memang takkan cukup. Kemungkinan saya akan cadangkanlah kepada pihak contohnya Zawiya Education untuk ada beberapa siri dengan tajuk yang sama, iaitu tajuknya hadis dhaif, peranan dan kedudukan. Tapi ada siri 2, 3, 4, 5, 6. Kita tengoklah. Saya minta para asatidzah kalau boleh ya, saya sebutkan beberapa maraja', rujukan-rujukan yang para asatidzah mesti kena ada. Maksud mesti kena ada ni maksudnya mesti kena bacalah. Ya, para ustaz-ustaz, para penuntut ilmu, para ustaz-ustaz. Ya, kalau ada orang-orang masyarakat umum, ya masya-Allah, kalau mereka boleh juga belajar dengan ustaz-ustaz. Inilah beberapa buku rujukan tentang kedudukan hadis dhaif yang mesti kena pelajari. Saya sebut di sini 3 kitab. Siapa yang baca 3 kitab ini dengan cara dia faham, selesai. Pusing mana pusing sini, dia faham sungguh tentang kedudukan dan peranan hadis dhaif. Sejauh mana hadis dhaif itu ditolak dan sejauh mana hadis dhaif itu diterima. Kita berada di 2 ambang, sahabat-sahabat semua, kita berada di 2 ambang. Ambang pertama adalah golongan yang menolak hadis dhaif ke peringkat mereka menzalimi hadis dhaif itu sendiri. Okey, ada sedikit kekangan tadi. Jadi kita berada di 2 ambang. Ambang pertama adalah golongan yang sangat anti kepada hadis dhaif sampai mereka menyamakan hadis dhaif ini dengan hadis maudhu'. Dan ini satu perkara yang sangat tak sihat.
Yang kedua, ada satu lagi golongan yang tidak berhati-hati langsung dengan hadis dhaif sampai mereka menggunakan hadis dhaif dalam semua benda. Dalam bab akidah pun dia berani nak gunakan hadis dhaif. Dalam bab hukum hakam halal haram pun dia berani menggunakan hadis dhaif. Jadi masalah hadis dhaif ni menjadi cacah merbah disebabkan dua golongan ini. Itu golongan pertama yang langsung tak nak terima langsung hadis dhaif ni. Di sisi mereka hadis dhaif ni sama dengan hadis palsu. Ini satu masalah, satu golongan ni. Yang kedua, mereka terlalu berhusnudzan dengan hadis dhaif ke peringkat mereka mengambil hadis dhaif ini sebagai sandaran di tempat yang tidak sepatutnya mereka jadikan hadis dhaif itu sebagai sandaran. Jadi penjelasan ni tujuannya adalah supaya kita faham di manakah selayaknya kita nak letak hadis dhaif ni. Di mana tempat kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif dan di mana pula tempat yang kita boleh menggunakan hadis dhaif. Tu cerita dia. Dan cerita kita pada malam ini tidaklah perkongsian kita pada malam ini bukanlah perkongsian yang menggunakan akal pemikiran saya. Saya rasanya insya-Allah saya tidak melontarkan apa-apa nas daripada diri saya sendiri. Bahkan perkongsian saya pada malam ini saya berlegar seputar 3 kitab. Yang sebentar lagi saya akan sebutkan nama kitab-kitab tersebut. Ya. Baik. Pertama yang saya nak sarankan kepada para ustaz, para asatidzah, kalau ada lah yang melihat kepada perbincangan saya pada malam ni kan. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Pertama sekali ustaz-ustaz mohon supaya kita sentiasa mempelajari dan merujuk kitab yang pertama yang sangat penting dalam bidang ilmu hadis yang ditulis oleh seorang ulama kontemporari iaitu Syekh Al-Imam Abdul Hayy Al-Laknawi. Kitabnya bertajuk Al-Ajwibah Al-Fadilah. Al-Ajwibah Al-Fadilah lil As'ilati Al-Ashratul Kamilah. Kitab ini tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan jawapan Imam Laknawi terhadap 10 soalan yang dilontarkan oleh anak-anak murid beliau kepada beliau. Beliau menjawab 10 persoalan ini dengan cara bertulis dan akhirnya keluar menjadi satu kitab tajuknya Al-Ajwibah Al-Fadilah. Kitab Al-Ajwibah Fadilah ini adalah kitab karangan Al-Imam Abdul Hayy Al-Laknawi yang sangat masyhur, yang sangat hebat, yang saya rasa tidak perlu untuk saya membentangkan biografi beliau. Ya, saya rasa kau semua kenal. Dan kitab yang bagus ini, kitab yang hebat ini ditahqiq pula. Ditahqiq dan dita'liq oleh seorang ulama besar bidang hadis yang lain iaitu Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ya, jadi kitab ni kata orang nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Pertama ianya hasil tulisan Imam Laknawi, keduanya dia hasil ta'liq Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Di mana tuan-tuan dan puan-puan 10 soalan yang ditanyakan dan 10 soalan yang dijawab oleh Imam Al-Laknawi ini rata-ratanya seputar tentang hadis dhaif, kedudukan hadis dhaif, kedudukan hadis maudhu'. Bagaimanalah satu kitab yang kita tahu dalam tu banyak hadis dhaif, kita ni boleh baca ke tak boleh baca, dengan hadis-hadis dengan kitab-kitab yang dalam tu banyak hadis dhaif. Saya tengok soalan yang ditanyakan sangat menarik dan jawapan yang diberikan itu lagilah banyak, ya, sangat menarik. Saya disarankan ataupun disuruh lah disuruh oleh guru saya Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Mahmud Said Mamduh untuk baca kitab ni. Alhamdulillah saya telah telaah kitab ini. Bukan telaah lah ya, kita nak kata telaah ni macam lah kita ni mutali' lah sangat, tak? Saya duk selak-selak lah kitab ni Saya duk selak-selak kitab ni dan saya rasa terlalu banyak fawaid yang sangat penting dan sangat rare yang saya jumpa dalam kitab ni tuan-tuan dan puan-puan.
Sehingga peringkat saya catat, ni catatan saya penuh. Satu muka surat kedua, banyak catatan yang saya jumpa, saya dapat yang sangat bermanfaat seputar ilmu hadis. Jadi pandangan saya lah, ya, setiap seorang penuntut ilmu, apatah lagi asatidzah yang menyampaikan saya lah kitab ni, yang ni kitab Al-Ajwibah Al-Fadilah karangan Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi. Dan alhamdulillah baru-baru ini saya melihat ada pihak yang menganjurkan daurah kitab ini. Ya, saya seronok betul. Saya seronok betul ada satu pihak yang menganjurkan daurah kitab ini bersama dengan Dr. Hafiz Soroni. Ya, sebanyak 6 kali pertemuan. Jadi ada 6 kali pertemuan bersiri yang mendaurahkan kitab Ajwibah Al-Fadilah ini, dikupas oleh Dr. Hafiz Soroni. Dan saya sempat masuk sekejap di dalam kelas tersebut. Saya rasa masya-Allah tabarakallah, dia sangat menarik dan sangat bermanfaat. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustaz, untuk kita faham bab hadis dhaif, kedudukan dia di sisi para alim ulama, sejauh mana ulama menerima hadis dhaif, sejauh mana mereka menolak hadis dhaif. Pertama sekali buku yang saya sarankan adalah ni, kitab Al-Ajwibah Al-Fadilah. Mestilah masa yang kita ada mungkin 1 jam, takkan kita nak baca satu kitab ni sampai habis, betul? Ya, jadi saya sarankan sahajalah. Ya, saya sarankan sila baca kitab ni. Tapi mana tahu insya-Allah ada rezeki nanti kita mungkin boleh buat satu daurah. Seperti mana daurah itu didiskusikan oleh Ustaz Hafiz Soroni, mungkin saya juga boleh buat satu daurah. Mudah-mudahan ada rezeki kita membincangkan apa isi dalam kitab ni sampai saya begitu teruja tengok kitab ni. Baik tuan-tuan dan puan, itu kitab pertama. Saya nak sarankan tentang hadis ad-dhaif. Kitab nombor 2 yang saya nak sarankan juga pada ustaz-ustaz semua adalah satu kitab yang bertajuk Al-Amalu bil Hadis ad-Dhaif karangan Al-Allamah Al-Muhaqqiq Syekh Muhammad Awwamah Al-Halabi hafizahullah taala. Ada satu kitab yang sangat bagus juga pandangan saya, kitab ni Al-Amalu bil Hadis ad-Dhaif. Tajuk panjang dia lagi, karangan Syekh Muhammad Awwamah. Alhamdulillah kitab ini pun sangat bagus. Sangat bagus kitab ni tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya rasa kitab ni perbicaraan dia lebih mendalam. Ya. Dan kitab ini walaupun ada pihak yang rad kitab ni, saya tengok ada seorang yang rad kitab ni, seorang anak murid kepada Syarif Hatim Al-Auni, dia tak puas hati dia rad kitab tu, kitab Syekh Awwamah itu. Namun saya tengok rad itu tidaklah memberi kesan yang besar. Jadi kitab Syekh Awwamah itu tetap banyak manfaat daripada sudut ilmiahnya, kajiannya sangat bagus dan sangat digalakkan para ustaz-ustaz untuk membacalah buku itu juga. Dan buku itu pun disarankan oleh guru saya Syekh Mahmud Said Mamduh untuk suruh saya baca kitab tu. Pada satu hari saya masuk ke rumah Syekh Mahmud, saya tengok ada kitab Syekh Awwamah tu atas meja. Dan sahabat-sahabat mungkin ada yang tahu tentang ada sedikit konflik ilmu berkaitan Syekh Mahmud dengan Syekh Awwamah. Jadi saya tanya kepada Syekh Mahmud, Syekh, kitab ni macam mana Syekh? Okey tak? So saya tahu ada sedikit konflik, jadi saja kita nak tanya kan apa pandangan Syekh Mahmud pada kitab ni. Maka saya terkejut bila Syekh kata kitab ni bagus, pergi baca. Yang dipuji kitab tu. Ya, ini bagus. Yang walaupun Syekh Mahmud ada sedikit ada perkara yang tak puas hati ataupun tidak setuju dengan Syekh Awwamah, tapi tengok kitab Syekh Awwamah yang bagus, Syekh Mahmud kata pergi baca. Ya. Jadi bila Syekh Mahmud kata baca buku ni bagus, saya pun beli, saya pun baca lah. Alhamdulillah. Itu kitab yang kedua saya nak bagi tahu para asatidzah perlu membaca kitab-kitab ini tuan-tuan dan puan-puan. Para sahabat-sahabat semua kita kena membaca kitab ni untuk meluaskan ufuk pemikiran kita, pengetahuan kita dalam masalah hadis dhaif ini, supaya jangan senang-senang kita kena tipulah dengan sebahagian pihak ni. Ya, kita jangan sampai kita kena tipulah dengan sebahagian pihak yang suka mendakwa kononnya mereka ni hebat dalam bidang hadis. Jadi mereka banyak membuat kerosakan dalam bidang hadis ni. Sekurang-kurangnya
Sekurang-kurangnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekurang-kurangnya apabila kita dah belajar, kita baca buku-buku macam ni kan, kita ada khalfiyatnya sangat bagus. Kita ada satu khalfiyat yang sangat bagus untuk macam mana lah cerita hadis dhaif ni. Adakah ulama menolak semuanya ataupun menerima semuanya, ataupun mereka menerima menolak itu dengan syarat ke macam mana? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu itu buku kedua. Okey. Saya nak bagi tahu buku yang ketiga, yang saya rasa yang paling mantap, paling bagus, paling terperinci kajiannya dalam bab hadis dhaif dan beberapa bab yang terkait dengan perkara itu. Agak-agaklah kitab ketiga yang saya nak sarankan kepada para ustaz-ustaz, pada tuan-tuan dan puan-puan. Ni sahabat-sahabat saya ni ramai boleh apakah kitab nombor 3 yang saya nak sarankan dalam bab hadis dhaif. Ustaz-ustaz semua kena baca kitab ni. Ya Allah, agak-agak kitab apa saya nak mention di sini? Ni ramai ni sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat sezawiyah saya ni. Ya, Al-Fadil Ustaz Nabil Jawi ada, Ustaz Naim Zaini ada. Ya, ustaz-ustaz cuba teka je lah. Saya nak tak berani lah nak janjikan hadiah ke apa ke. Agak-agak lah. Apa buku ketiga saya nak sarankan untuk kita memahami selok-belok hadis dhaif ni dengan sangat terperinci. Pertama, Ajubah Al-Fadilah. Kedua, kitab Sya'awamah Al-Amalu bil Hadis Dhaif. Yang ketiga ni, yang bagi saya kajian yang paling terperinci yang dilakukan pada abad ini. Ya tuan-tuan, ada siapa yang cuba try jawab? Ramai boleh agak apa buku saya nak bagi tahu ni? Tak ada? Tak apalah. Okey, kitab ketiga tuan-tuan. Allah. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Ada juga yang berani menjawab Nah ni tuan-tuan. Saya bukan nak jual kitab ya. Saya nak bagi tahu. Ni. Kitab Muqaddimah At-Ta'rif. Ya, Muqaddimah At-Ta'rif yang dikarang oleh Allamah Al-Muhaddith Syekhuna bal Syekhu Masyayikhina Dr. Mahmud Sa'id Mamduh. Beliau mengarang satu kitab tajudnya Muqaddimatut Ta'rif. Jilid pertama daripada kitab At-Ta'rif. Saya beranilah setelah membaca kitab ni, saya berani menyatakan ini adalah di antara kajian yang paling terperinci dilakukan dalam bab hadis dhaif. Dan At-Ta'rif ini sejarahnya cukup panjang. Saya nak mengambil peluang tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya nak promote kitab guru saya. Saya nak promote buku-buku yang selayaknya para asatidah mesti kena ambil ihtimam. Para asatidah, para penuntut ilmu mesti dah kena pandai membaca kitab-kitab ini. Ya. Ya, Muqaddimah Kitab At-Ta'rif. Jadi saya nak promote buku untuk dibaca, ya, bukan saya nak promote buku guru saya. Ya, walaupun sambil-sambil lah. Kan? Kitab At-Ta'rif ni tuan-tuan, saya mengambil masa malam ni, saya nak kupas nama je. Nama bagi kitab Ta'rif. Apa tajuk panjang kitab Ta'rif ni? Saya menganggap bincang kita malam ni bicara santai, ya, santai-santai ya. Jadi tak adalah nak pergi terlalu detail sangat. So ingat malam ni saya nak bentangkan tentang pandangan-pandangan ulama, mazhab ulama di dalam bab hadis dhaif. Ada 3 mazhab. Tiga aliran. Tapi mungkin ianya mengambil masa yang nak bincang 3 mazhab tu saja mungkin 1 jam dan lebih. Jadi saya memilih pada kali ini, pada malam ni, saya nak bagi sedikit input sahaja secara rawak tentang beberapa kitab yang kita kena tahu tentang hadis dhaif ni, yang salah satunya adalah Kitab At-Ta'rif. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan beri perhatian tentang tajuk panjang kitab Ta'rif ni. Kitab At-Ta'rif ni, tajuk panjang dia adalah At-Ta'rifu bi awham man qassama sunana ila sahih wa dhaif. At-Ta'rif
bi awham man qasaman sunan ila sahih wa dhaif. Kitab ini setebal 6 jilid. Dicetak dan disebarkan oleh Wizaratul Awqaf Dubai. Pengarangnya adalah Syekh Mahmud Said Mamduh. Jilid pertama dalam 6 jilid ni, itu dalam tu dia mengandungi perbahasan-perbahasan dalam topik-topik tertentu seputar hadis dhaif. Jadi bila kitab ni keluar, kejap lagi saya akan sebut kenapa kitab ini dikarang oleh Syekh Mahmud. Ya. Bila kitab ni keluar, Ahli Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia merasa gembira dan meriah dengan lahirnya kitab yang sangat hebat ini. Maka berbondong-bondonglah para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah menjadikan kitab At-Ta'arif ini sebagai sandaran dan hujah di dalam kitab-kitab mereka pula. Di antara ulama yang menerima kitab At-Ta'arif ini, yang bergembira dengan kitab Ta'arif ini adalah Al-Alamah Al-Muhaddis Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah seorang yang sangat bergembira dengan kewujudan kitab At-Ta'arif ini, dan banyak perkara-perkara dalam kitab At-Ta'arif ini dinukilkan oleh Syekh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab-kitab beliau. Sahabat-sahabatnya mungkin dah membaca kitab Asy-Syifa, Syifa'ul Fuad karangan Said Muhammad, dan juga ni kitab Az-Ziyarah An-Nabawiyah. Mungkin akan mendapati Said Muhammad banyak menukilkan daripada kitab At-Ta'arif, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ulama sehebat Said Muhammad bin Alawi Maliki, sahabat-sahabat mungkin semua kenal. Bila saya sebut Said Muhammad bin Alawi Maliki, mungkin kita kenal siapa beliau. Ya, masya-Allah tabarakallah. Abu Ya Said Muhammad, kita kenal siapa dia. Ulama sehebat Said Muhammad bin Alawi Maliki, ya, menjadikan kitab At-Ta'arif ini sebagai hujah dan juga sandaran. Ya. Ulama kedua yang saya kenal, yang saya perasan, ya, menjadikan kitab At-Ta'arif ini sebagai sandaran dan hujah adalah seorang ulama yang bernama Dr. Umar Abdullah Kamil. Ada seorang ulama besar daripada Jeddah ke Riyadh, daripada Jeddah kot, bernama Dr. Umar Abdullah Kamil. Beliau terkenal, ya, selalu datang Malaysia dulu. Beliau juga dalam kitab-kitab beliau seperti kitab ni, kitab beliau yang bertajuk Al-Khilaf, kitab tebal tu, dalam itu banyak juga mengambil daripada kitab At-Ta'arif. Beliau mungkin tidak menyebut nama Syekh Mahmud Said Mamduh kerana adanya sedikit konflik di antara Syekh Mahmud dengan beliau. Jadi beliau tak sebut nama Syekh Mahmud, tapi beliau sebut Sahibut Ta'arif. Qala Sahibut Ta'arif, qala Sahibut Ta'arif. Ni, saya tunjukkan sekali lagi, ya. Kitab At-Ta'arif. At-Ta'arif bi awham man qasama sunan ila sahih wa dhaif. Kitab ini sangat bagus, sangat penting. Sebab apa? Sebab ianya mendapat penerimaan daripada ulama, kibar ulama, menjadikan hadis ini sebagai sandaran. Itu ulama kedua, Syekh Umar Kamil. Okey, banyak menukilkan juga daripada kitab At-Ta'arif ini dalam kitab-kitab beliau. Nombor 3 adalah juga seorang ulama yang sangat terkenal. Saya yakin orang kalau belajar ilmu hadis, dia tak boleh lari daripada mendengar nama ini juga. Iaitu Al-Allamah Al-Muhaqqiq Dr. Nuruddin Athar. Dr. Nuruddin Athar yang banyak mentahqiq kitab-kitab, di antaranya tahqiq beliau Syarah Nukhbatul Fikar karangan Ibnu Hajar Asqalani. Beliau mensyarahkan kitab Bulughul Maram dengan tajuk kitabnya I'lamul Anam bi syarhi Bulughul Maram. Ya, 4 jilid ke 6 jilid kitab I'lamul Anam. Banyak kitab-kitab beliau yang sangat bagus. Jadi kitab ni Syekh Nuruddin Athar ni, beliau adalah apa kata orang, ketua dirasat, ketua Qismu Dirasat Quran wa Sunnah di Universiti Dimashq. Beliau adalah, kita panggil apa? Rektor, bukan rektor, ketua bahagian lah, ya, ketua bahagian Quran Sunnah di Universiti Dimashq. Beliau pernah menyarankan kepada Universiti Dimashq untuk jadikan kitab jilid pertama ni saja, Muqaddimah Ta'arif ni, jadikan kitab ni sebagai silibus untuk ulum hadis peringkat master dan PhD.
Ini buku ni dicadangkan sebagai sebagai apa tuan-tuan? Dicadangkan sebagai silibus untuk student master PhD dalam bidang hadis. Maksudnya apa? Kan? Maksudnya kitab ni level dia boleh tahan tinggi lah sampai pelajar master PhD je yang boleh baca kitab ni. Dicadangkan sebagai silibus untuk student master dan juga PhD di Universiti Damsyik. Siapa yang cadangkan? Oh, bukan calon-calon orang yang cadangkan. Syekh Nuruddin Atir yang mencadangkan, Masya Allah. Jadi inilah, saya sebut 3 orang ni. Kalau nak sebut lagi ramai lagi yang sangat menerima kitab ni. Salah seorang juga ulama daripada Azhar namanya Dr. Abdul Basit Mazid. Ya, Dr. Abdul Basit Mazid merupakan seorang ahli junah tahqiq di Al-Azhar. Beliau mempunyai satu kitab, tajuk dia apa? Satu kitab tajuk dia saya tak ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. At-Ta'aqubat Al-Hadithiyah ala Syekh Albani. At-Ta'aqubat Al-Hadithiyah ala Syekh Albani. Oh, beliau puji kitab ni, masya-Allah tabarakallah, puji sanjung melambung. Saya bukan apa. Saya nak bagi tahu kitab ni penting. Ulama sendiri mengambil manfaat daripada kitab ni, mengambil faedah daripada kitab ni. Ulama besar. Syekh Said Muhammad, Syekh Nuruddin Atir, Syekh Umar Kamil, Syekh Abdul Basit Mazid, ulama besar-besar ni mengambil manfaat daripada kitab yang hebat ni tuan-tuan dan puan-puan. Maka kalau kita ustaz-ustaz pun saya rasa sangat wajar membaca kitab ni. Okey. Saya nak cerita sikit je apakah punca dan sebab agar kitab ini ditulis. Macam ni tuan-tuan dan puan. Okey. Saya minta sangat sahabat-sahabat yang mendengar ni, kalau ada siapa tak faham apa yang saya sampaikan, tolong komen di bawah tu. Saya akan cuba jawab on the spot kalau saya mampu jawab. Ya, saya harap tak ada orang yang tak faham. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan semua yang mendengar ni dapat manfaat dan sedikit perkongsian daripada kita pada malam ni, insya-Allah. Saya nak cerita sembang macam ni tuan-tuan dan puan. Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala, seorang ulama bidang hadis pada abad ini. Sumbangan beliau dalam bidang hadis banyak juga. Kita tidak menafikan sumbangan beliau. Beliau antara ulama yang paling banyak mengarang kitab. Bukan yang paling banyak, antara yang banyak mengarang kitab dalam bidang hadis. Tetapi Syekh Nasiruddin Albani ini seorang ulama yang berkefahaman salafi, berkefahaman wahabi. Jadi banyaklah hasil-hasil kajian beliau itu cenderung untuk menangkan kefahaman tersebut. Banyak hadis-hadis yang salah dinilai, banyak hadis-hadis yang tersilap dalam ulasannya disebabkan nak memenangkan kefahaman ni. Jadi ramailah ulama yang mengkritik kesilapan Syekh Nasiruddin Albani ini, seperti antara yang mengkritiknya adalah Syekh Habibur Rahman Al-A'zami, di antaranya yang mengkritik juga Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, di antaranya mengkritik juga Sayyidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ramai ulama yang mengkritik Syekh Albani daripada sudut hukum beliau terhadap hadis-hadis tertentu. Syekh Albani ni tuan-tuan dan puan, dia buat satu projek besar. Satu projek besar Syekh Albani buat. Apa projek dia? Syekh Albani mengambil kitab sunan yang 4. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Syekh Albani tengok dalam 4 kitab sunan ni, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Maksudnya bercampur Ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Dalam Sunan Abi Daud ada hasan, ada sahih, ada dhaif. Dalam Tirmizi ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ibnu Majah ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Jadi Syekh Albani, beliau antara orang yang berpandangan bahawa hadis dhaif ini tak ada nilai dalam syariat Islam. Dalam bahasa lainlah, beliau beranggapan bahawasanya hadis dhaif ini sama kedudukannya seperti hadis maudhu'.
Dan perkara ini telah ditasrihkan oleh beliau secara sarahah. Beliau secara sarahah tidak menerima untuk beramal dengan hadis dhaif. Ya. Di mana beliau tasrih? Ada beberapa rekod rakaman suara Syekh Albani ketika Syekh Albani memberikan muhadarah. Beliau pernah berterus terang, ya, bahawa hadis dhaif itu tak payah pakai. Dan kalau tak silap saya dalam kitab beliau pun memang ada beliau tulis, ya. Semua saya tak ingat dalam kitab yang mana satu, tapi beliau ada tulis dalam kitab beliau. Jadi pandangan beliau terhadap hadis dhaif itu, beliau kata hadis dhaif ini tak perlu digunakan. Baik. Di sini ada beberapa soalan daripada sahabat saya. Siapa? Ni, saya cek jap. Ustaz Tuan Mat Kasturi, Syekh Albani banyak memindah hukum martabat hadis. Ya betul. Ya betul. Syekh Albani, kita nak kata 100% dia salah, of course lah, tidak, ya. Tapi banyak kesilapan yang berlaku. Bila kita baca kajian-kajian yang mengkritik Syekh Albani, kita akan nampak. Baik. Yang kedua, sahabat saya Ustaz Abu Darda bertanya, Ustaz, boleh bagi satu hadis atau beberapa hadis yang disalah nilai oleh Syekh Albani? Oh, tuan-tuan, okey. Saya boleh bagi. Bagi saya masa sikit. Bagi saya habiskan cerita saya. Lepas tu insya-Allah saya akan terangkan. Saya harap ada yang komen line saya sekat-sekat. Saya harap line sekat tu bukan daripada saya, Harapnya macam tu lah. Takut juga kalau wifi saya yang bermasalah. Saya minta maaf kalau wifi saya bermasalah. Okey. Mudah-mudahan tak mengganggu lah. Tak mengganggu kefahaman kita, insya-Allah. Bila Syekh Albani dia merasakan hadis dhaif ini tidak mempunyai kedudukan, ya, di dalam Islam, apa dia buat? Beliau mengambil Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, beliau pecahkan. Beliau asingkan. Okey, ini hadis sahih daripada Sunan Abu Daud, daripada Tirmizi, daripada Nasai, daripada Ibnu Majah. Okey, ini pula hadis dhaif. Beliau tapis, beliau pecahkan. Ni sahih, ni dhaif. Asingkan. Jadi ada kitab beliau tajuk dia Sahih Sunan Abi Daud, ada kitab beliau dia Dhaif Sunan Abi Daud. Sahih Tirmizi, Sunan Tirmizi, Dhaif Tirmizi. Sahih Nasai, Dhaif Nasai. Sahih Ibnu Majah, Dhaif Ibnu Majah. Jadi beliau pecahkan. Kenapa beliau pecahkan? Beliau asingkan. Oh, ini kata sahih, ini kata dhaif. Apa tujuan dia? Apa tujuan beliau, tuan-tuan dan puan-puan? Taqsim as-sunan ila sahih wa dhaif. Ma huwa al-gharad? Apa tujuan, apa objektif beliau? Objektifnya adalah nak bagi tahu yang sahih ini kita amalkan. Hadis-hadis yang sahih dalam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah apa semua kita amalkan. Okay, fine. Yang dhaif kita nak buat apa? Yang dhaif kita nak buat apa? Mengikut pandangan beliau, hadis dhaif itu tidak digunakan, tidak diamalkan. Ya, hadis dhaif itu tidak diamalkan. Maka bila beliau asingkan yang hadis dhaif, nak bagi tahu hadis dhaif ni jangan pakai, Hadis dhaif ni jangan pakai, Maksudnya apa? Sunan Abu Daud ni, kita ambil Sunan Abu Daud, dalam tu ada setengah kita boleh pakai, setengah lagi kita tak boleh pakai sebab dia dhaif. Sunan Tirmizi ada sebahagian kita boleh pakai sebab dia sahih, sebahagian lagi kita tolak tepi sebab dia dhaif. Sunan Ibnu Majah sebahagian kita boleh pakai, sebahagian lagi kita tak boleh pakai, kita buang. Maka itulah kesimpulan daripada projek Syekh Nasiruddin Albani bila beliau mengasingkan sahih Abu Daud, dhaif Abu Daud, sahih Tirmizi, dhaif Tirmizi. Maka seolah-olah beliau nak kata yang sahih ni kita gunakan, kita amalkan, yang dhaif ni kita tolak tepi. Kalau macam ni tuan-tuan dan puan-puan, maka hilanglah separuh daripada Sunan Abi Daud. Separuh daripada hadis-hadis Sunan Abi Daud dah hilang sebab dirinya dhaif dan ikut pandangan Syalbani kita kena tolak.
separuh lagi Sunan Tirmizi dhaif, kita kena tolak. Separuh daripada Ibnu Majah dhaif, Ibnu banyak lagi lah, banyak hadis dhaif dalam tu. Kita kena tolak. Jadi berapa banyak hadis dhaif yang ada dalam kitab-kitab ini yang perlu ditolak mengikut kacamata Syekh Nasiruddin Albani. Sahabat-sahabat, bila kita merenung projek ini, kita mendapati projek ini sebenarnya menghancurkan sunnah. Projek ini menghancurkan sunnah, membinasakan as-sunnah. Sebab apa? Seluruh ulama berittifaq dalam syariat kita ni ada kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Semua hadis-hadis dalam ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kutubus sittah diamalkan oleh para alim ulama, para fuqaha 4 mazhab. Di mana sandaran mereka dalam keluar hukum hakam? Dalam ni lah, kutubus sittah ni. Tiba-tiba kalau kita kata, okey, kutubus sittah ni sebenarnya ada hadis-hadis yang kita tak boleh pakai sebenarnya, kita kena tolak tepi. Setengah saja hadis-hadis daripada kutubus sittah ni, daripada sunan yang 4 ni kita boleh terima. Kalau macam tu habislah. Ya, sebahagian besar daripada hadis-hadis yang menjadi sandaran hukum para fuqaha akan minta maaf nak sebut dengan istilah ni, akan dibakul sampahkan oleh orang-orang yang bertaklid kepada Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Bahaya tak? Sangat bahaya. Meruntuhkan sunnah. Ya, sebab beliau dah hukum. Mungkin beratus-ratus hadis dalam Sunan Abu Daud, Tirmizi, Sunan yang 4 ni. Beratus-ratus, mungkin beribu hadis Syekh Albani dah hukum sebagai dhaif. Dan beliau kata tak payah nak gunakan. Maka hilang berapa banyak hadis-hadis yang tertolak secara tidak langsung. Persoalan dia, tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak persoalan yang timbul dalam hal ini. Persoalan dia apa? Di antara persoalan yang timbul adalah Imam Abu Daud. Sebagai contoh, Imam Abu Daud. Bila Imam Abu Daud mengarang kitab Sunan Abi Daud, beliau memasukkan dalam sunan itu hadis sahih, hasan, dhaif. Beliau tahu tak dalam sunan beliau itu ada hadis dhaif? Agak-agak tahu ke tak tahu? Imam Tirmizi bila mengarang Sunan Tirmizi, agak-agak Imam Tirmizi tahu tak dalam Sunan Tirmizi beliau itu adanya hadis dhaif? Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, adakah mereka tahu atau tak tahu yang dalam kitab karangan mereka itu ada hadis dhaif ke tak? Jawapan dia, tuan-tuan, pastilah semua mereka tahu. Mereka semua tahu hadisnya hadis dhaif. Siapa agak-agak lah, tuan-tuan, kalau Syekh Albani boleh kata hadis ni dhaif, takkanlah Imam Abu Daud tak tahu itu hadis dhaif. Kalau Syekh Albani kata hadis ini dhaif, takkan Imam Tirmizi tak tahu hadis itu dhaif. Kalau Syekh Albani kata hadis ini dhaif, takkan Ibnu Majah, Imam Nasa'i tak tahu hadis itu dhaif. Masuk akal ke Syekh Albani lebih hebat, lebih faham hadis-hadis ni dhaif mana sahih lebih daripada Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah? Jadi mestilah mereka semua tahu itu hadis dhaif. Maka soalan dia, kalau mereka tahu itu hadis dhaif, kenapa mereka masukkan dalam sunan mereka? Kenapa Imam Abu Daud masukkan hadis dhaif dalam Sunan Abi Daud? Kenapa Imam Tirmizi masukkan hadis dhaif dalam Sunan Tirmizi? Kenapa Imam Nasa'i memasukkan hadis dhaif dalam Sunan Nasa'i? Kenapa? Inilah persoalan yang timbul. Kan? Jadi mereka memasukkan dengan sengaja hadis-hadis dhaif tersebut dalam sunan mereka. Tiba-tiba datang Syekh Albani kata, okeylah aku nak tapis, aku tapis. Ya. Aku nak tapis. Jadi kita tengok itu satu perbuatan yang bercanggah dengan
perbuatan imam-imam kita iaitu Imam Abu Daud dan sebagainya. Timbul pula persoalan, kenapalah Imam Abu Daud masukkan hadis dhaif dalam Sunan Abu Daud? Kenapalah Imam Tirmizi memasukkan hadis dhaif dalam Sunan Tirmizi? Kenapa? Sebab mereka faham satu konsep bahawa hadis dhaif itu ada peranannya dan kedudukannya dalam syariat Islam. Inilah topik yang kita nak bahas malam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Tajuk kita malam ni, hadis dhaif peranan dan kedudukan. Kalau kita boleh faham, kenapa imam-imam mereka ni, imam besar-besar, Masya Allah, Tabarakallah, apa kita nak cerita pasal Imam Abu Dawud? Apa kita nak cerita pasal Imam Tirmizi, Imam Nasai, Masya Allah, Imam Ibn Majah? Kalau kita boleh faham bahawa mereka memasukkan hadis-hadis dhaif ini dengan sengaja ke dalam sunan-sunan mereka. Dan kalau kita faham apa hikmahnya, maka itulah topik kita pada malam ini. Cukuplah membuktikan hadis dhaif itu mempunyai peranan dan kedudukan yang tinggi dalam Islam. Cukup nak buktikannya itu melihat kepada perbuatan Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah. Tengok perbuatan mereka tu memasukkan hadis dhaif dalam sunnah mereka. Cukup menunjukkan hadis dhaif ada peranan dia, ada kedudukannya. Apatah lagi tuan-tuan, sahabat-sahabat, bila kita baca Sunan Tirmizi sebagai contoh. Kita baca Sunan Tirmizi, Sunan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi, beliau telah menghukum siap-siap hadis-hadis dalam Sunan Tirmizi, kan? Imam Tirmizi dah hukum siap-siap semua hadis-hadis dalam Sunan Tirmizi. Beliau akan mention hadis, kemudian beliau akan katakan hadza hadisun hasan, hadza hadisun sahihun hasan, hadza hadisun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajh, hadza hadisun hasanun sahihun gharib. Wah, beliau dah hukum siap-siap hadis-hadis. Bila kita baca Sunan Tirmizi, banyak hadis-hadis yang kita jumpa Imam Tirmizi telah berterus terang hadis itu dhaif. Dia kata hadza hadisun gharibun. Sebab ada kalanya Imam Tirmizi maksudkan hadis gharib tu hadis dhaif lah, ada kalanya. Jadi Imam Tirmizi kata hadza hadisun gharib. Maksudnya Imam Tirmizi kata ini hadis dhaif. Walakin alaihi la'amalul fuqaha. Ini adalah hadis dhaif, tetapi para fuqaha, para ulama beramal dengan hadis ini. Terus terang, terang benderang, Imam Tirmizi kata ini hadis dhaif, tapi ulama beramal dengan hadis itu. Para fuqaha beramal dengan hadis itu. Ustaz-ustaz boleh cari satu kitab, tajuk dia Al-Amalu bil Hadis Dhaif fil Ahkam, yang merupakan tesis master. Ya, tesis master yang ditulis oleh seorang doktor namanya Dr. Zain Al-Aidrus. Beliau mengkaji hadis-hadis yang telah disebut sebagai dhaif oleh Imam Tirmizi tapi diamalkan juga oleh para ulama. Beliau kaji bab tu. Ya, tesis master beliau ini dicetak dan dijual di Darul Basair, tebal, warna hijau. Kalau pelajar Mesir biasanya dia pasti akan ternampak lah. Jadi maksudnya Imam Tirmizi terang-terang dah kata hadis ini dhaif tapi diamalkan oleh ulama. Imam Abu Daud telah menjelaskan bahawa semua hadis-hadis dalam Sunan Abu Daud ini boleh diamalkan, kecuali hadis-hadis yang Imam Abu Daud kata tak boleh, maka tak diamalkan. Maka kita tengok banyak hadis-hadis dhaif yang di sisi Imam Abu Daud juga diamalkan, di sisi Imam Tirmizi diamalkan. Imam Nasai, Ibn Majah, mereka beramal dengan hadis dhaif dalam ruang lingkup yang tertentu. Ya. Jadi kitab tesis master ni ada dekat saya, cuma tangan tak sampai nak ambil. Mungkin boleh jumpa lah, di Mesir memang ada lah, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni macam saya cakap tadi, tak adalah saya nak terus terangkan tentang mazhab-mazhab pandangan alim ulama tentang hadis dhaif. Cukuplah kalau kita faham banyaknya hadis dhaif dalam sunan yang 4 menunjukkan satu isyarat, ya, menjadi satu isyarat bahawa hadis dhaif ini ada kedudukan di sisi mereka, ada peranan di sisi mereka,
begitu ramai ulama-ulama muhaddisin yang mereka sebenarnya beramal dengan hadis dhaif ini di dalam beberapa ruang lingkup. Jadi tidaklah senang-senang kita nak beranggapan bahawa hadis dhaif itu tidak ada nilainya langsung. Kita samakan hadis dhaif itu dengan maudhu'. Ya, inilah satu poin yang saya cuba nak bawa pada malam ni, bahawasanya hadis dhaif itu diterima pakai di sisi ulama-ulama seperti Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah pada ruang lingkup yang tertentu. Bukan secara mutlak. Ya, bukan secara mutlak. Insya-Allah penerangan dia untuk kita akan sambung dalam slot yang lain lah ya. Ya. Jadi Syekh Mahmud Syekh Mamduh, saya patah balik ya. Mengarang kita at-ta'rif ini nak bagi tahu kepada semua orang bahawasanya bila Syekh Albani dok asingkan, oh ini sahih, ini dhaif, ini sahih, ini dhaif, ini sahih, ini dhaif, Syekh Mahmud mengkritik hadis-hadis yang dihukum oleh Syekh Albani sebagai dhaif. Syekh Mahmud mengkritik beliau dan membuktikan bahawa ratusan hadis yang dikatakan dhaif itu sebenarnya tidak dhaif tetapi boleh jadi hasan, bahkan ada hadis yang sebenarnya menjadi sahih. Ya. Banyak hadis-hadis yang Syekh Albani kata dhaif, hakikatnya adalah hasan ataupun sahih. Dan Syekh Mahmud buktikan kesilapan Syekh Albani itu dengan 5 jilid kitab. Ini jilid pertama kan? Tengok, ini jilid pertama. Ada jilid 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 jilid lepas jilid ni semuanya adalah kritikan dan kajian yang membuktikan Syekh Albani tersilap menilai hadis itu sebagai dhaif, padahal hadis itu boleh jadi hasan ataupun sahih. Sebab tu saya kata jilid pertama daripada kitab at-ta'rif ini sangat penting. Jilid 2 sampai 6 juga adalah penting untuk kita lihat macam mana Syekh Mahmud membuktikan satu hadis yang kononnya adalah dhaif tapi sebenarnya hasan sahih. Hadis itu ada kalanya walaupun dhaif tapi diamalkan oleh para ulama. Okey. Kita tengok soalan-soalan sikit ya. Banyak soalan ni tuan-tuan. Seram saya tengok soalan-soalan ni, masya-Allah. Soalan-soalan yang ditanyakan oleh orang-orang yang berilmu ni ya hebat. Soalan tu pun hebat, ya, membuat kita risau. Okey. Adakah Syekh Albani ada penafsiran tersendiri? Soalan daripada sahabat saya Fadil Ustaz Iman. Adakah Syekh Albani ada penafsiran tersendiri daripada terhadap kalam Imam Ahmad? Al-hadithud dhaif ahabbu ilayya min ra'yir rijal. Ajib. Soalan ni sangat menarik perhatian dan jawapannya telah ada dalam satu lagi kitab. Tajuk dia At-Ta'qib Al-Latif Wal-Intisar li Kitab At-Ta'rif, juga karangan Syekh Mahmud Syekh Mamduh. Dalam kitab kecil ni Syekh Mahmud mengulas. Okey, oh ya Allah, panjang cerita dia. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ahmad bin Hanbal adalah di antara ulama yang berpandangan hadis dhaif itu lebih kuat daripada ra'yur rijal. Maksudnya hadis dhaif itu lebih patut dipegang berbanding qiyas. Ya, ra'yur rijal ni banyak maksud dia, di antaranya adalah qiyas ataupun ijtihad yang tidak tersokong dengan hadis. Jadi hadis dhaif, maksudnya kita ambil satu hukum daripada hadis dhaif, itu jauh lebih baik daripada kita ambil hukum melalui qiyas ataupun pandangan-pandangan ijtihad para ulama. Ini pandangan Imam Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad kalau ikut kalam ni, beliau mendahulukan hadis dhaif berbanding beberapa masadir tasyri' yang lain. Terang-terang Imam Ahmad kata al-hadis dhaif ahabbu ilayya. Aku lagi suka dengan hadis dhaif daripada pandangan-pandangan qiyas dan sebagainya. Ini pandangan Imam Ahmad. Terang benerang Imam Ahmad kata hadis dhaif boleh pakai, betul? Betul kan? Tapi problem dia berlaku apabila ada orang salah tafsirkan makna al-hadis ad-dhaif ni, kata-kata Imam Ahmad. Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah beranggapan yang dimaksudkan hadis dhaif di sisi Imam Ahmad ni
sebenarnya dia kata itu adalah hadis hasan. Syekh Ibn Taimiyah kata maksud hadis dhaif yang dimaksudkan Syekh Imam Ahmad sebenarnya bukan hadis dhaif. Yang kita tahu hadis dhaif ni. Ibn Taimiyah kata itu adalah hadis hasan. Maksudnya beliau nak kata apa? Takwil kan Bukan takwil lah. Beliau memahamkan al-hadis dhaif ahabbu ilayya min ra'i rijal. Beliau kata itu bukan hadis dhaif, itu sebenarnya hadis hasan. Kenapa cakap macam tu? Wahai Syekh Ibn Taimiyah. Sebab Syekh Ibn Taimiyah kata, zaman Imam Ahmad bin Hanbal belum ada lagi hadis hasan. Jadi mereka menganggap hadis dhaif itu sebagai hadis hasan. Maksudnya, hadis dhaif di sisi Imam Ahmad adalah hadis hasan di sisi kita. Itu pandangan Syekh Ibn Taimiyah. Dan pandangan itu juga dinukilkan oleh anak murid beliau Syekh Ibn Qayyim. Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim famouskan pandangan ini. Okey? Mereka kata yang dimaksudkan hadis dhaif di sisi Imam Ahmad ni bukan hadis dhaif macam yang kita faham ni. Oh tak, ini hadis hasan. Betul tak cara mereka faham macam tu? Itu dijawab dengan tuntas dalam kitab ni. Kitab kecil ni, tajuk dia At-Ta'qib Al-Latif. Dalam kitab ni Syekh Mahmud dah jawab bahawa apa yang dicuba dipahamkan oleh Syekh Ibn Taimiyah dan Syekh Ibn Qayyim adalah tersasar. Mereka cuba fahamkan al-hadis dhaif ni sebagai hadis hasan. Syekh Mahmud kata no. Dan Syekh Mahmud bawakan bukti hadis-hadis pandangan para ulama yang menyatakan hadis dhaif yang dimaksudkan Imam Ahmad ni memang hadis dhaif di sisi kita. Bukannya di sisi Imam Ahmad tu hadis dhaif, di sisi kita hadis hasan. Syekh Mahmud berjaya membuktikan. Boleh rujuklah ya, saya minta maaf. Soalan ni boleh tahan tahap tinggi juga ya. Mungkin kita kena lebih menjelaskan lagi. Saya minta maaf kalau tak faham. InsyaAllah faham lah kot ya, faham kot insyaAllah. Jadi Syekh Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Qayyim beranggapan yang maksud hadis dhaif di sini adalah hadis hasan. Dan of course lah Syekh Albani juga akan beranggapan begitu. Ya. Jadi Syekh Albani, Syekh Ibn Qayyim, Syekh Ibn Taimiyah and the whole, semua yang beraliran salafi ini, mereka beranggapan bahawa yang dimaksudkan Imam Ahmad sebagai hadis dhaif tu lebih aku suka tu, mereka beranggapan itu adalah hadis hasan. Dan tanggapan itu telah terbukti salah. Ya, sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah kitab-kitab Syekh Mahmud adalah hujah bagi ahli sunnah wal jamaah pada zaman ini. Ya, banyak kajian-kajian yang Syekh Mahmud buat yang sebenarnya sangat mendokong hujah ahli sunnah wal jamaah. Maka tak peliklah kitab-kitab Syekh Mahmud, kajian-kajian Syekh Mahmud sangat diterima dan diambil manfaat daripada para alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu baru satu soalan daripada Al-Fadil Al-Ustaz Iman Muhammad. Ada soalan daripada Ustazah Nur Wardah. Boleh ke explain sedikit rumusan berkaitan di mana Syekh Muhammad Mamduh yang bergurukan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dan Syekh Abdullah Musaddiq Umari telah menulis bantahan berkaitan metodologi Syekh Albani. Begitu juga Syekh Albani tidak menerima isu-isu fiqah 4 mazhab. Boleh Ustaz explain? Boleh, tapi mungkin bukan kali ni. Kita cuba ulas lain kali sebab sangat detail jawapannya ya. InsyaAllah lain kali kita akan jawab. Boleh ke Ustaz bagi sedikit contoh? Ada juga hadis dhaif yang dipakai pada ruang lingkupnya yang tidak tertentu. Okey, maksudnya ulama sepakat hadis dhaif diguna pakai dalam ruangan fadail amal. Selayaknya tak ada lagi orang pertikaikan. Hadis dhaif ni boleh tak digunakan dalam bab fadail amal, dalam bab manaqib. Tak payah dipertikaikan lagi sebab benda tu isu dah settle lah. Imam Nawawi daripada kurung ke-6 lagi dah settlekan isu itu. Beliau telah menegaskan ittifaqal ulama. Ulama telah bersepakat bahawa hadis dhaif itu diamalkan dalam bab fadail amal. Imam Nawawi sebut dalam mana? Dalam kitab beliau yang mana tentang ni tuan-tuan dan puan-puan? Dalam banyak kitab beliau sebut pasal perkara ini. Kita belajar hadis Arba'in Nawawi. Muqaddimah Arba'in Nawawi, Imam Nawawi dah sebut dah. Ulama telah sepakat bahawa hadis dhaif digunakan dalam bab fadail amal. Dalam muqaddimah Kitabul Azkar Imam Nawawi, Imam Nawawi ulang lagi kata yang sama.
Dalam syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi, Imam Nawawi sebut perkara yang sama. Saya tak ingat, kalau tak silap saya dalam Riyadhus Salihin pun Imam Nawawi sebut bahawasanya ulama sepakat bahawa hadis daif itu boleh digunakan dalam ruang fadail amal. Ada khilaf. Khilafnya apa? Adakah hadis daif itu digunakan dalam bab ahkam? Dalam hukum hakam, guna tak hadis daif? Itu khilaf. Imam Ahmad, Imam Abu Daud kata yes, even dalam bab hukum hakam pun boleh guna hadis daif. Ini pandangan Imam Ahmad, pandangan Imam Abu Daud dan pandangan ramai ulama lain juga. Ya. Okey, kat sinilah saya kata panjang perbincangan dia. Hukum hakam ni kan ada 5 kan. Yang kata kan. Jadi dalam 5 hukum hakam ni, hukum hakam mana yang boleh gunakan hadis daif? Bab sunat dan bab makruh. Sunat dan makruh boleh guna hadis daif. Yang tak boleh guna hadis daif ni bab wajib dan haram sahaja. Okey, bab ni insya-Allah taala semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terangkan pada slot yang akan datang. Ya, apa maksudnya hadis daif tak boleh digunakan dalam hukum hakam? Apa maksud dia hadis daif ni boleh digunakan untuk hadis bab fadail? Tuan-tuan, ada soalan lagi kau? Tengok okey. Hadis daif. Okey, tak ada dah soalan lain insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin saya nak sampaikan tu saja sebagai pembuka bicara tentang tajuk hadis daif ini. Saya rasa mungkin penyampaian saya agak cacah merbah sikit, saya minta maaf. Ya, minta maaf kalau secacah merbah. Saya sebenarnya nak bagi tahu pada ustaz-ustaz, para penuntut ilmu, pertama ambillah ihtimam, beri tumpuan sedikit dalam mempelajari selok-belok ulum hadis. Khususnya tentang hadis daif dan hadis maudhu' supaya kita ni tak kena tipu. Okay, tuan-tuan perempuan ya. Rasanya belum sempat lagi Ustaz Tariq nak buat penutup tadi tu. Ya, tapi dah terkeluar. Saya pun tak tahu kenapa, mungkin ada masalah line ke dan sebagainya. Dan Al-Fadhil Ustaz Tariq tak masuk lagi ni. Okey. Cuma saya kira apa yang dijelaskan ataupun yang dibahaskan oleh Al-Fadhil Ustaz pada malam ini, alhamdulillah dapat sedikit sebanyak kita memahami permulaan muqaddimah kenapa kita kena faham hadis dhaif itu, dan apa ataupun akan datang kita akan tengok lebih lagi tentang peranan kedudukan hadis dhaif ni. Walaupun Ustaz Tariq cerita daripada awal tadi tu agak mengambil masa panjang sikit, tapi di hujung itu kita nampak kenapa satu persatu Al-Fadhil Ustaz terangkan supaya kita jelas
tentang maksud ataupun maksud tersirat daripada kita punya tajuk pada malam ini, insya-Allah jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang, kita akan CD akan datang, kita akan bincangkan, Al-Fadhil Ustaz akan ulaskan tentang lebih lanjut lagi tentang hadis dhaif ini seperti mana yang diberitahu sebentar tadi dah, insya-Allah. Jadi saya daripada Az-Zawiyah Education mengucapkan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz atas penyampaiannya sebentar tadi, dan juga terima kasih berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan perempuan, para penonton, pendengar sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ini dan memelihara kita daripada segala keburukan, daripada segala wabak dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita sekeluarga semua sentiasa sihat walafiat, insya-Allah. Jadi itu saja pada malam ini. Terima kasih banyak pada semua. Mudah-mudahan ada muncul semula Ustaz. Saya minta maaf ada sedikit masalah teknikal tadi. Dan sebenarnya saya dah selesai dah. Sebenarnya pembentangan saya dah selesai dah pun, insya-Allah. Okay, so kita dah tutup dah ni. Kita dah tutup dah. Okey, alhamdulillah. Ada nak tambah sikit kan? Saya nak tambah, minta maaf je lah sebab ada technical sikit tadi. Yang kedua, terima kasihlah kepada pihak Zawiyah Education, khususnya Ustaz Hilmi di atas jemputan dan susunan program ni. Saya harap ramai yang mendapat manfaat daripada bicara hadis seperti ini. Sekurang-kurangnya ia membuka kita punya ni beberapa ufuk pemikiran kita untuk kita bertambah teliti dan tambah belajar lagi apa perkara-perkara yang perlu tahu dalam bidang hadis ni, insya-Allah. Dan mudah-mudahan ada rezeki untuk kita meneruskan lagi lah slot-slot seperti ini, insya-Allah taala. Itu sajalah daripada saya. InsyaAllah kita akan teruskanlah untuk seri berikutnya. Cuma masanya kita akan maklumkan pada waktu akan datang lah, insya-Allah. Jadi semua, mudah-mudahan kita semua menanti-nantikanlah episod ataupun siri seterusnya untuk kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz mendengar kupasan yang lebih lanjut berkenaan hadis dhaif ini, insya-Allah. Jadi terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tariq untuk malam ni. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada para pendengar semua, para penonton atas kesudian bersama kita pada malam ini. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.